Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Mustaqim bin Ahmad Syafi'i dari Sekolah SMK Datuk Engku Bijaya Sura. Saya akan menyampaikan beberapa maklumat yang berkaitan kesan makanan segera terhadap kesihatan rakyat pada masa akan datang. Pertama sekali, saya mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana mendapat peluang untuk menyampaikan info yang berkaitan kesan makanan segera terhadap kesihatan rakyat. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya mendefinisikan beberapa istilah penting yang berkaitan. Menurut Kamus Dewan, maksud kesan adalah tanda atau akibat. Rangkai kata makanan segera pula ialah makanan yang ringkas dan dapat disediakan dengan cepat. Manakala kesihatan bermaksud keadaan atau perihal sihat. Perkataan rakyat bermaksud ialah seluruh penduduk sesebuah negara. Dapat dirumuskan bahasa makanan yang ringkas dan cepat disediakan ini sebenarnya memberi akibat yang tidak baik kepada tubuh badan manusia. Hadirin yang dihormati, sudah diketahui umum industri makanan segera wujud seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Dari segi ekonomi, mungkin ia merupakan satu perkembangan yang positif kerana mendatangkan banyak pulangan kepada para pengusaha makanan segera. Namun, dari segi kesihatan pula, makanan segera sebenarnya mendatangkan banyak kesan negatif yang harus diberi perhatian oleh masyarakat umum. Para pendengar sekalian, wacana saya yang pertama adalah pengambilan makanan segera yang berlebihan menyumbang kepada pelbagai penyakit kronik seperti penyakit darah tinggi dan kencing manis. Tamsilannya, 1 tin air minuman berkarbonat mengandungi kira-kira 10 sudu teh gula boleh menyebabkan peningkatan paras gula di dalam darah. Paras gula yang berlebihan di dalam darah akan menyebabkan berlakunya rintangan insulin dan menyumbang kepada kegagalan insulin untuk berfungsi dengan baik. Kesannya, gula yang berlebihan itu tadi tidak akan dapat ditukarkan kepada tenaga dan sekaligus mengakibatkan penyakit kencing manis. Oleh itu, jelaslah bahawa mengambil makanan segera secara berlebihan boleh mendatangkan pelbagai penyakit kronik. Hadirin yang dihormati sekalian, wacana saya yang kedua, makanan segera akan menyumbang kepada masalah obesiti. Kebanyakan makanan segera mengandungi kandungan lemak tidak tepung yang tinggi. Masalah obesiti akan berlaku apabila jumlah kalori dan lemak yang dibakar tidak setimpal dengan jumlah kalori dan lemak yang diambil. Misalnya, menurut satu kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat, penduduk Amerika Syarikat mengalami masalah obesiti dan kegemukan melampau. Rata-rata penduduk tempatan di sana mengambil makanan segera tanpa kawalan dan dalam kuantiti yang besar. Bahkan ada antara mereka yang menjadikan makanan segera sebagai hidangan utama. Kesannya, mereka bukan sahaja mengalami masalah obesiti, tetapi berpotensi juga mendapat penyakit jantung kerana salur darah telah tersumbat dengan lemak yang tidak dibakar sepenuhnya. Hadirin sekalian, wacana saya yang terakhir, mengambil makanan segera tanpa kawalan yang teratur sebenarnya boleh memberi kesan kepada otak. Dalam satu kajian yang dijalankan di Australia, rata-rata individu yang kerap mengambil makanan segera memiliki hipokampus yang lebih kecil berbanding individu yang konsisten mengambil makanan organik dan berzat. Hipokampus ialah satu kawasan otak yang bertanggungjawab dalam penyimpanan memori. Golongan remaja mempunyai potensi untuk menghadapi tekanan dan kemurungan. Hal ini dikatakan demikian kerana makanan segera mengandungi kurang nutrien. Justru, jumlah nutrien yang diterima tidak mencukupi dan seterusnya akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan hormon dalam diri remaja dan mengakibatkan tekanan dalam diri mereka. Hadirin yang saya hormati, konklusinya sudah terang lagi bersuluh. Pengambilan makanan segera akan memberikan pelbagai kesan buruk kepada semua golongan, tidak mengira individu atau masyarakat. Sekiranya amalan gaya hidup yang sihat dan pemakanan yang seimbang tidak dipraktikkan oleh semua golongan masyarakat di Malaysia, kadar kesihatan akan menjunam dan akan merosakkan imej negara kita. Persis kata peribahasa Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Tepuk dada, tanya sejarah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.